Selamat pagi semua, nama saya Ang Keng Guan, nombor metrik 292138. Hari ini saya ingin membentangkan tentang dokumentasi. Grup kami telah menggunakan internet sebagai sumber-sumber yang boleh dipercayai melalui Google. Selain itu, kami juga menggunakan Google Form. Tajuk ialah persepsi pelajar UUM terhadap penggunaan ChatGPT. Dijawab melalui Google Form antara soalan yang telah ditanya seperti demografik, kebaikan, kesan tentang ChatGPT. Itu saja daripada saya. Masih. Salah satu kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data bagi menyiapkan kajian kami ialah survei. Kami telah menggunakan Google Form untuk menyiapkan borang soal selidik kami. Responden kami adalah pelajar UUM. Sebanyak 100 orang pelajar UUM telah menjawab borang soal selidik ini. Terdapat 3 bahagian dalam borang soal selidik ini, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A adalah bahagian demografik responden, bahagian B pula untuk mengenal pasti kebaikan penggunaan ChatGPT dalam kalangan pelajar UUM. Manakala bahagian C adalah untuk mengenal pasti keburukan penggunaan ChatGPT dalam kalangan pelajar UUM. Dalam bahagian temu bual ini, temu bual akan diadakan secara bersemuka berkenaan topik kami dengan Dr. Muhammad Sabri pada hari Selasa 16 Mei di Corporate Planning Division. Dalam temu bual ini, soalan kami adalah apakah kebaikan dan keburukan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran? Apakah kesan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran? Dan adakah penggunaan AI akan menyebabkan pengangguran? Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang bukti sesi perbincangan. Grup kita menggunakan aplikasi Google Meet untuk mengagihkan kerja kepada setiap ahli kumpulan. Kita juga membincang tentang tajuk tugasan dari segi kaedah infografik dan video. Selain itu, grup kita juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk membincang soalan interview yang perlu mendapatkan pandangan daripada lecturer di School of Computer dan tajuk tugasan. Selepas itu, kita telah bincang soalan Google Form yang perlu mendapatkan maklum balas daripada pelajar UUM. Seterusnya, saya akan menerangkan laman website yang dilayari. Di sebelah kiri, ini merupakan rujukan yang grup kita melayari untuk mendapatkan lebih info tentang penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Antaranya ialah kelebihan dan kekurangan ChatGPT, apa itu ChatGPT dan cara penggunaannya, kesan ChatGPT terhadap pelajar pada masa kini dan sebagainya. Nama saya Wong Jingyan, nombor metrik 292114. Saya akan menjelaskan soalan-soal selidik. Kumpulan kami juga menjalankan soal selidik dalam bentuk Google Form bagi 100 orang mahasiswa atau mahasiswi UUM menjawab soalan tentang perspektif pelajar UUM terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Borang soal selidik tersebut mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A adalah tentang demografi responden, iaitu email, semester, college, pusat dan kekerapan menggunakan teknologi artificial intelligence. Bahagian B adalah mengenal pasti kebaikan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran, iaitu menjimatkan masa untuk mencari sumber maklumat daripada lambakan set data yang sedia ada. Membantu pelajar meningkatkan kemahiran bahasa dan menulis, menolong pelajar mendapatkan idea penulisan yang lebih baik, kemampuan untuk memproses informasi yang kompleks, dan memudahkan proses mencari maklumat dalam pembelajaran. Seterusnya, bahagian C adalah mengenal pasti kesan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran, iaitu menyebabkan maklumat peribadi dibocorkan serta isu keselamatan penggunaan terancam, membolehkan pelaku piagai atau peniruan separuh atau keseluruhan item yang khususnya dikaitkan dalam proses pembelajaran, menyebabkan pengurangan tenaga kerja manusia, meningkatkan kadar pengangguran, berkemungkinan memberi cadangan jawapan yang membahayakan pembaca yang berfikir mental seperti kanak-kanak, terbatas pada data yang telah dilantik sahaja, keupayaan pelajar untuk berfikir akan berkurang secara kritikal, dan pelajar kurang berupaya untuk menganalisis sesuatu isu.
Selain itu, kami juga menjalankan sesi temu bual dengan Dr. Muhammad Sabri Sina untuk bertanya beberapa soalan tentang penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Terdapat 5 soalan yang bertanya iaitu, boleh terangkan tentang ChatGPT? Apakah pandangan doktor tentang isu pelajar menggunakan ChatGPT untuk menyiapkan assignment? Adakah ChatGPT sesuatu yang baik bagi pelajar? Apakah kesan penggunaan ChatGPT kepada pelajar? Dan apakah nasihat kepada pelajar dalam penggunaan ChatGPT? Soalan sebelum disemak oleh pensyarah mempunyai 15 soalan yang berkaitan. Tetapi soalan selepas disemak oleh pensyarah bertambah hingga 17 soalan yang berkaitan. Dua soalan yang bertambah iaitu keupayaan pelajar untuk berfikir akan berkurang secara kritikal dan pelajar kurang berupaya untuk menganalisis sesuatu isu. Seterusnya, saya akan mengulas tentang cabaran yang dihadapi sepanjang menyiapkan tugasan ini. Cabaran yang pertama ialah sukar mendapatkan bahan rujukan. Hal ini di mana kebanyakan tempat pelajaran hanya menyediakan bahan rujukan seperti buku, artikel dan jurnal yang terdahulu. Hal ini menyukarkan mahasiswa untuk memperoleh isu semasa dan maklumat baharu yang berkait rapat dengan tugasan yang diberikan oleh tenaga pengajar. Yang kedua ialah kadar responden yang rendah. Hal ini di mana seseorang mahasiswa ataupun mahasiswi sukar memperoleh bilangan responden yang ditargetnya. Hal ini demikian kerana responden tidak memberi kerjasama dan tidak bertolak ansur dalam memberi respon yang diinginkan. Dan cabaran yang terakhir ialah sukar menganalisis dapatan kajian soal selidik. Responden tidak menjawab soal selidik dengan jujur. Hal ini menyebabkan soalan yang diajukan tidak sepadan dengan tajuk yang dipilih oleh ahli kumpulan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera doktor, nama saya Kwek Shu Tian, nombor metrik 292200. Hari ini saya ingin membentangkan solusi yang dijadangkan oleh kita semasa membuat tugasan dokumentasi, survey dan temu tuga tentang tajuk iaitu perspektif pelajar UUM terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. 3 solusi akan digunakan semasa kita membuat tugasan. Solusi yang pertama ialah penggunaan sumber internet. Kita dapat menggunakan pelbagai saluran untuk mendapat sampel soalan seperti platform kaji selidik dalam talian, media sosial, jemput melalui email dan lain-lain. Ini akan meningkatkan kepelbagaian dan keberwakilan sampel soalan. Solusi yang kedua ialah kita dapat memudahkan soal selidik dan temu tuga. Sebagai contoh, reka bentuk soalan kaji selidik atau temu bual dibuat secara ringkas dan mudah difahami oleh semua responden dan dapat menggerakkan soalan yang terlalu panjang atau rumit dan mengurangkan masa untuk mengisi dan menyederhanakan pilihan jawapan bagi meningkatkan keselesaan dan kepuasan responden. Solusi yang ketiga ialah pengesahan dan penyemakan data yang berkesan. Semasa proses pengumpulan data, kita ambil langkah yang penggandaan, pemasukan data, pemeriksaan logik dan pengesahan manual untuk memastikan ketepatan dan konsistensi data. Sekian, terima kasih. Matriks nombor ialah 292184. Ini adalah video pendek yang telah direkodkan semasa kita sedang berbincang dengan Dr. Hanani selepas kelas. Beliau telah memberitahui kita untuk menemubual pensyarah dari Jabatan Sosiologi dan mengedit beberapa soalan dan moral bubur kita. Yang pertama tadi kebaikan, yang kedua kesan, mengenal pasti, dua cukuplah. Mengenal pasti penyelesaian ni, apa dia nak cerita apa? Saya Nur Amirah binti Azmi, nombor metrik 292227. Di sini saya telah memaparkan video yang telah dirakam semasa sesi temu bual diadakan bersama Dr. Sabri. Semasa temu bual dijalankan, kami telah mendapatkan banyak maklumat mengenai ChatGPT. Dia adalah satu unit enjin AI. Kemudian tugas dia adalah dia mempunyai 3 layer. Saya Kohli E dan nombor metrik saya ialah 292276. Berikut adalah peranan ahli kumpulan.
Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama untuk menyiapkan infografik dan juga video. Selain itu, setiap ahli kumpulan juga berperanan untuk memberi cadangan tentang kebaikan dan kesan ChatGPT dalam pembelajaran. Kong Li Yi sebagai ketua kumpulan akan membahagikan tugasan secara adil. Tim Wei Shan dan Bi Yanqing akan menganalisis data daripada Google Form. Wang Jingyan dan Kwek Soo Tien akan mengambil gambar dan video semasa konsultasi dan temu bual. Seterusnya, Li Fei Hong diberi tugas untuk mengedit video, Nur Amira akan menyiapkan Google Form, Aina Nazira akan mengedarkan Google Form ke grup WhatsApp dan Telegram University, Xia Jiyu akan menghubungi MPP SOC untuk mendapatkan cadangan pensyarah SOC yang boleh ditemu bual tentang ChatGPT. Ang Kian Guan akan menghubungi Dr. Muhammad Sabri untuk sesi temu bual.